RTM siarkan Piala Asia? Ya, semuanya dalam Senang Faham minggu ini. Bola untuk Faisal yang melambungkan bola cantik ke Syafiq Ahmad. Onside. Malaysia menggandakan kelebihan dan semakin hampir dengan Piala Asia. Davis dilorongkan baik untuk Akhia. Akhia untuk Darren Loh. Malaysia selangkah ke Piala Asia. Assalamualaikum, bertemu semula dalam Senang Faham. Episod hari ini dia mencabar sikit buat saya. Saya kena terus terang dulu. Saya dulu minat jugalah main bola, tapi ada beberapa faktor saya terpaksa menjadi terparing bola hari ini. Tapi tak mengapa, sebab bukan saja untuk anda senang faham, tetapi saya pun nak kena faham juga dalam soal tajuk kita hari ini, iaitu Harimau Malaya mengaum di Qatar. Kita bercakap soal Piala Asia yang berlangsung 12 Januari sehingga 10 Februari ini. Kita bermula di Iran, kemudian di Kuwait, kemudian di KL menjadi tuan rumah dan kali ini di Qatar. Tapi kenapa sangat hype hari ini? Itu kita nak faham. Kita bersama dengan Nazri Fahmi. Kita ada di studio, dia lah pengulas sukan, dia lah pembaca berita, dia lah memang hebat sangat bab-bab bola ni. So kita bawa Nazri hari ni. Apa khabar Nazri? Alhamdulillah, khabar baik. Cantik baju Inilah dia baju sendiri. Saya sempat lagi nak cari baju tu. Tak apa, kita cari lepas ni. Okey, kita nak cakap soal Piala Asia ni. Sangat hype kalau tengok dekat media sosial ni. Betul. Ramai yang berkongsi gambar dekat airport tu dah penuh. Betul? Nak pergi dekat Qatar ni. Kenapa Piala Asia ni menjadi satu cakap-cakap sekarang ni? Sebab bila memperkatakan Piala Asia untuk pasukan Harimau Malaya ni, kerana apa tahu? Kerana untuk maklumat semua, seperti mana kita sudah maklum, ini kali pertama agak lama juga kita layak secara merit. Kita layak apabila menang di peringkat kumpulan, layak di persaingan kelayakan dan sebagainya, dan kita layak tidak sebagai tuan rumah, layak pergi ke Qatar. Okey, yang pertamanya yang menariknya kerana ia berlangsung di Qatar. Qatar baru saja selesai Piala Dunia. Ya, Jadi ke semua venue perlawanan ini Fasiliti digunakan, masih lagi ada. Di sini peluang untuk pemain Malaysia menggunakan ataupun merasai apa yang ada vibe Piala Dunia. Kerana Piala Asia ini juga penting untuk Harimau Malaya adalah melayakkan diri ke pentas Piala Dunia. Jadi laluan untuk Malaysia ke Piala Dunia ini cukup cerah, tetapi dengan syarat mereka perlu berada di tahap terbaik, perlu mencetak kemenangan di pentas Piala Asia ini. Dan sememangnya ceritanya lagi cantik Malaysia mampu untuk menaikkan diri ke peringkat sokong akhir. Dia punya mood macam dalam studio sukan kan? Betul. Cara dia kan. Okey, tadi kita sebut ada di Iran, di Kuwait, Okey. lepas tu KL, sekarang di Qatar. Apa bezanya Piala Asia kali ni? Kenapa? Okey, bezanya sebab peminat tempatan ni rasa teruja yang pertamanya kerana persembahan skuad negara kita sendiri. Semenjak dilatih oleh Kip Anggon, dilatih Perikor Selatan ini, dia berjaya membawa satu aura yang baik. Peningkatan ranking bola sepak negara kita tu cukup ketara. Perlawanan persahabatan, beberapa kejohanan kita berjaya mara ke perlawanan akhir seperti Piala Rajata, kita berjaya melangkah ke pentas final walaupun tewas. Begitu juga dengan saingan Piala AFF, kita berjaya mara. Tetapi pada waktu itu dalam saingan Piala AFF, kita tidak memiliki barisan pemain yang begitu baik, tetapi mampu untuk bersaingan. Itu satu peningkatan cukup baik untuk skuad Harimau Malaya. Ditambah pula kali ini, ramai nak melihat pemain-pemain Malaysia. Pemain naturalisasi, pemain warisan dan juga pemain tempatan. Ada terma tu, pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi. Pemain warisan tu first time saya dengar. Okey. Ni apa cerita dua terma pemain ni? Okey, kalau pemain warisan ni pemain yang memiliki darah negara kita lah. Macam Matt Davis, Corbin Ong, lepas tu Junior Estal. Okey, kalau macam pemain yang naturalisasi ni diberi kerakyatan, seperti Romeo Morales, lepas tu kita ada Mabadu Sumareh, itu diberikan sebagai laku ni lah, pemain-pemain yang diberikan kerakyatan. Sebenarnya ada banyak lagi pemain-pemain tu. Jadi itu sebenarnya. Sebab pemain ni, yang dia mau masuk, memberi impak kepada barisan. Kita dulu, skuad negara kita ni kekurangannya di bahagian serangan. Di bahagian serangan kita ni agak kurang sedikit. Tetapi dengan kehadiran pemain ni, jentera serangan kita bagus, tetapi ialah pasti ada kelemahan-kelemahan di tempat-tempat lain juga. So penting lah pemain ni. Memang pemain ni penting. Sebab jika pemain ini berjaya, kita akan mampu untuk melahirkan pemain tempatan yang baik.
Template ni negara lain ikut juga ke? Ada. Caranya ni digunakan juga di negara lain. Kalau di Asia Tenggara, seperti Singapura, Indonesia pun sama juga. Jepun, sebelum mereka layak ke pentas Piala Dunia, mereka menggunakan pemain ini. Dan untuk kali ini juga Jepun mempunyai salah seorang pemain, penjaga gol dia pun penjaga gol daripada luar, dibawa masuk untuk kali ini untuk menjadi penjaga utama bagi skuad Jepun di Piala Asia. Tadi Nazir sebut soal KPG tu lah, Kip Panggon tu kan. Banyak media cakap lepas 2 tahun ni ada macam-macam kejayaan. Betul. So bila kita tengok kejayaan yang KPG lakukan ni, so prediction ataupun ramalan Nazri untuk bola ni, untuk Piala Asia ni. Piala Asia, jujurnya saya mengharapkan Malaysia ni mampu untuk pergi ke sukuk akhir, round 16. Okey, kerana di peringkat kumpulan kita tahu Malaysia bersama dengan Jordan. Lepas tu bersama pula dengan pasukan satu lagi Bahrain Bahrain dan juga satu lagi iaitu bagi pasukan Korea Selatan. Jadi perlu mencuri mata. Dengan Korea Selatan ni saya pengalamannya kalau kita lihat dalam beberapa perlawanan sebelum ini Malaysia pernah menewaskan Korea Selatan. Piala Asia bawah 23 tahun. Malaysia menang dengan 2-1 di pihak kumpulan dan lepas tu Malaysia layak ke peringkat kalah mati. Tetapi yalah pada perlawanan timbang balik kita tewas, tetapi ceritanya ikut sejarahnya bertemu dengan Korea ni akan ada masalah dengan Malaysia jika bertemu pada perlawanan pertama. Jadi di situ kita dapat lihatlah. Tetapi kita sedia maklumlah taraf Korea memang lebih tinggi berhasil di pentas Piala Dunia. Tetapi bertemu dengan dua pasukan Arab di peringkat kumpulan kita ini, bertemu dengan Jordan dan juga satu lagi lawannya itu mampu untuk memberikan mungtik mata. Sebab kita dah banyak Kip Panggon banyak mengadakan perlawanan sahabatan bertemu dengan pasukan dari negara Arab ini. Jadi dia mampu kita lihat ada keyakinan sikitlah. Tu boleh. Nampak yakin tu? Boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey, walaupun kita cakap soal KPG dah buat yang terbaik, tapi kita nak cakap juga dalam soal pemain-pemain kita. Okey. Dari sudut kaca mata Nazri lah, sebab dah lama dalam bidang bola sepak ni. Apa lagi yang perlu kita top up supaya kita betul-betul power dalam Piala Asia kali ni? Kalau dari segi pemain ni, yang saya bersama dengan rakan-rakan pengulas, bekas-bekas pemain kan. Dan juga mereka mengatakan dari bahagian serangan kita mempunyai pemain yang cukup baik. Di bahagian tengah pun kita mempunyai pemain yang cukup baik. Tetapi kita mungkin ada sedikit masalah di bahagian pertahanan. Tapi KPG ni di bahagian pertahanan, dalam beberapa perlawanan saya melihat, dia memperbagaikan corak permainan dia. Sebab dia tahu ada kekurangan di situ. Dan di bahagian pertahanan ni, seperti mana saya pernah bercakap dengan Syarul Saad, bekas pemain negara kita yang bahas ini, Syarul Saad dan juga beberapa pemain lain. Chemistry di bahagian pertahanan ini cukup baik jika Malaysia menurunkan iaitu Kobe Ong, Matt Davis, lepas tu Dion Cole dan juga Junior Esta. Empat pemain ini adalah pemain yang sebenarnya mempunyai chemistry yang cukup baik. Kalau empat pemain ini diturunkan, ya mungkin agak sukar. Tetapi setiap pemain ini ada kelemahan dia. Bukannya boleh mampu untuk bermain dalam permainan yang tinggi. Jadi Kip Panggon kerap menggunakan 3 pemain pertahanan. Jadi bahagian pertahanan cukup waktu ini agak sedikit longgar. Kerana dalam semua perlawanan persahabatan pastinya Malaysia akan bolos. Itu yang perlu kekurangannya di situ. Untuk pemain pertahanan. Itu dia. Satu penerangan yang baik. Kalau kita main, sebab kita main dekat Qatar. Kalau main dekat homeland ni ataupun rumah kita ni lain sikit rasa dia. Tapi kita tengok orang share ramai sangat rakyat Malaysia pergi Qatar ni. Nazir rasa ia memberi satu suntikan yang luar biasa tak nanti dekat pemain kita? Sebab contoh yang saya ambil contoh, apabila dalam saingan Piala AFF ataupun mungkin dalam Sukan C yang mana dalam kejohanan-kejohanan lain yang berasal di sekitar Asia Tenggara, bila penyokong kita pergi keluar Malaysia, vibe dia memang lain. Vibe dia memang kita akan dapat merasai satu suasana. Pemain kita pun akan dapat merasai bahawa penyokong keramat. Motivation tu lain Ekor ke-12 ini memang memberikan semangat pada mereka. Itu yang penting penyokong ni. Dan juga bila pergi ke Qatar, ini satu vibe yang baru untuk Harimau Melaya, penyokong Harimau Melaya. Berada di Qatar, kita boleh katakan satu kejohanan Piala Asia. Dan di situ juga di Piala Asia ni ramai mengatakan ini seperti mini Piala Dunia. Ya, betul. Jadi di sini penyokong-penyokong akan belajar bagaimana untuk melihat. Sebab bila menyokong di luar, kita tidak akan ada penyokong Malaysia duduk A, penyokong B duduk tak. Dia akan satu sekali. Di sini akan dapat semangat kesukanan yang tinggi antara penyokong dan juga pemain. Jadi bagusnya itu kita nak tu penyokong kita pergi ke sana dapat melihat suasana yang begitu vibe permainan yang baik dan juga kita dapat belajar. Itu yang paling penting, dapat belajar bagaimana suasana itu.
Yang dapat pergi sana mungkin orang yang beresik baik lah. Mungkin orang kaya Alhamdulillah. lah pergi kan. Ataupun Tapi yang mereka yang bekerja di sana di Qatar ya, kan. betul. Rakyat Malaysia kat sana. Tapi yang tak dapat pergi ni, apa kita punya tanggungjawab? Macam saya tak dapat pergi. Nak tengok bola lepas ni. Kalau yang tak dapat pergi tu kita sudah maklum lah. Di Malaysia ni pun bila di RTM khususnya menjadi tanggungjawab untuk menyiarkan secara langsung bagi perlawanan bola sepak melibatkan pasukan negara kita Malaysia ini. Jadi seperti biasa anda boleh terus menonton melalui saluran TV OK dan juga sukan RTM. Tak dapat tonton di kaca TV melalui RTM Click pun boleh buka sahaja di situ, boleh menonton di mana sahaja anda berada. Dan di Malaysia ni juga saya difahamkan pihak Kementerian Belia Sukan juga akan membuka skrin besar untuk merasakan vibe perlawanan tersebut. Kerana perlawanan di Qatar ini bakal berlangsung awal pagi. Awal pagi pukul 1.30 pagi, 10.30 malam. Itu adalah perlawanan yang melibatkan skuad negara kita lah. Jadi anda boleh menonton, boleh berikan sokongan. Inilah masanya untuk anda tunjukkan. Sebab sokongan ni penting tau. Selepas ni kalau anda kata Malaysia layak ke Piala Dunia, waktu macam ni juga yang anda akan menonton. Betul. Itu cara Sukan tu menyatukan juga. Betul. Tak kira waktu pagi ke waktu siang semua ke, akan tengok. Okey, tadi Nazri dah buat prediction tentang ke mana sampai tahap mana kita boleh menang. Tapi untuk tahun-tahun yang mendatang dalam industri sukan kita ni ataupun bola sepak secara khususnya, bacaan Nazri macam mana? Okey, kalau untuk tahun 2024 ni, kalau overall secara keseluruhannya untuk sukan negara kita ni memang akan melalui satu perjalanan yang panjang. Bola sepak cukup panjang. Saya cakap terus terang sebab selepas pemain bola sepak kita habis Piala Asia, balik, mereka mungkin akan rehat dalam 2 minggu. Tak lama lah. Tak lama. Di bulan 3 pula mereka akan terpaksa melalui satu lagi perlawanan, kelayakan Piala Dunia yang mana kita berada di kedudukan teratas. Selepas tu mereka akan mengharungi kelayakan Piala Dunia tersebut di bulan Ramadan. Badminton kita sentuh sikit. Badminton kita bulan 3, 1 Ramadan dah bermulanya All England. Dan pemain kita pun akan berkampung di All England. Jadi di situ mana perjalanan mereka di bulan Ramadan. Dan habis je Aidilfitri, mereka akan melalui juga untuk sukan bola sepak tempatan akan bermula. Pemain kita tak cukup rehat. Akan melalui satu fasa pemain bermain saja. Dengan sukan dengan sukan dengan sukan Olimpik, semuanya bakal berlangsung untuk tahun 2024 ni. Timeline yang padat lah. Memang padat, cukup padat. Nazri bertugas ke ni? InsyaAllah. Untuk All Promote England dah sikit lah. untuk All England tu insya-Allah, untuk sukan sukan Olimpik ya, dan juga untuk Piala Asia insya-Allah saya akan bertugas untuk perlawanan ini, yang mana untuk perlawanan pertama Jit Zulkifli akan terus bersama dengan anda, dan juga perlawanan seterusnya lah saya akan bersama dengan penonton untuk perlawanan Piala Asia insya-Allah. Terima kasih Nazri atas perkongsian. Terima kasih. Dan kita mengharapkan anda jangan lepaskan peluang, kerana kita di RTM akan siarkan juga beberapa siri perlawanan. Seperti Nazri katakan, di RTM Click lah paling mudah. Betul. Boleh tengok dekat mana aja, dekat telefon pintar anda. Jadi sekali lagi terima kasih Nazri. Sama-sama. Sokong Harimau Melaya. Ya, saya akan cari baju balik sekejap lagi. Jadi terima kasih. Senang faham. Semua faham, insya-Allah. Make it short, make it sweet. Jumpa lagi. Bye-bye.